Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Al-qawlu fil qiblati wa ma ratibiha. Perbicaraan tentang arah kiblat dan martabatnya. Wal khamisu, yang kelima daripada syarat sah solat itu ialah istiqbalul qiblah, menghadap kiblat bisadri, dengan dada, la bil wajhi, bukan dengan muka. Menghadap kiblat tu dengan dada, bukan dengan muka. Maksudnya muka berpaling-paling tak apa, dada paling tak boleh. Ya, kalau Allah Ta'ala a'udzubillahi minasyaitanir rajim, fa walli wajhaka syatral masjidil haram. Maksudnya firman Allah Ta'ala, maksudnya mafhumnya, maka hadapkanlah wajah engkau ke arah Masjidil Haram. Wal istiqbal la yajib fi ghairi salah, menghadap kiblat itu tidak wajib pada selain solat. Fata'ayyana ayakuna fiha, maka pastilah maksud ayat itu ialah dalam solat. Jadi dalam ayat ni Allah Ta'ala kata, hadapkanlah wajah engkau ke Masjidil Haram. Artinya dari segi bahasa, di mana pun kita berada, mestilah kita menghadap ke Masjidil Haram. Sedangkan kita tidaklah sampai semua tempat, semua keadaan kena menghadap muka kita ke Masjidil Haram. Sedangkan yang wajib ke Masjidil Haram itu hanyalah dalam solat. Maka sebab itulah ayat tersebut bermaksud, maka palingkanlah wajah engkau dalam solat ke arah Masjidil Haram. Itulah maksud ayat di atas. Wa qad warada annahu sallallahu alaihi wasallam lil musii salatihi, telah datang riwayat mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada orang yang huduh solatnya, dia buat solat yang buruk wa huwa Khalad bin Rafi' al-Zarqi, iaitulah Al-Ansari, ialah seorang sahabat Ansar yang bernama Khalad bin Rafi' al-Zarqi. Nabi bersabda, idza qumta ila salati fa asbigh al-wudu'a thumma istaqbalil qiblata. Mafhumnya, apabila engkau mendirikan solat, maka sempurnakanlah wudu, kemudian hadaplah kiblat. Hadap kiblat ni artinya apa? Solat. Selepas wudu dengan sempurna, barulah dirikan solat. Rawahu asy-Syaikhani, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa rawa annahu sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam raka'a raka'ataini qabla al-ka'bati ay wajhaha wa qala hadhihi al-qiblah. Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah rukuk 2 rakaat. Rukuk 2 rakaat ni artinya solat 2 rakaat lah. Kerana di antara nama lain daripada solat ialah rukuk. Ciri yang membezakan solat orang Islam dengan orang bukan Islam ialah pada rukuk. Sebab itulah Allah Ta'ala bila sebut tentang solat, Allah Ta'ala sebut warka'u ma'ar raki'in. Allah Ta'ala sebut solat tu sebagai rukuk. Jadi Nabi telah solat di belakang Kaabah, iaitulah menghadap Kaabah. Maka Nabi bersabda, mafhumnya inilah dia kiblat, artinya arah kita menghadap dalam solat. Ma'a khabarin sallu kama ra'aitumuni usalli, dan ditegaskan lagi, dikuatkan lagi oleh hadis riwayat, sallu, solatlah kamu seperti mana kamu melihat aku solat. Fala tasihhu solat bidunihi ijma'an, tidak sah solat tanpa menghadap kiblat secara ijma' ulama'. Wal fardu fil qiblati isabatul ain, yang wajib ketika menghadap kiblat itu ialah tepat kita menghadap tu kepada ain Kaabah, iaitulah jasad Kaabah itu sendiri, menghadap sepenuhnya kepada jasad Kaabah tu. Fil qurbi yakinan, itu kalau dekat, dalam keadaan yakin kita betul-betul menghadap dia kan. Itu kalau dekat nampak Kaabah tu, jadi pastikan kita betul-betul hadap Kaabah tu seluruh badan kita.
Wa fil bu'di zannan, manakala kalau jauh daripada Kaabah, tak nampak Kaabah tu, maka kita secara anggaran, menghadap Kaabah secara anggaran ataupun secara ijtihad lah. Fala takfi isabatul jihah, tidak memadai, tidak cukup, tidak sah kalau sekadar menghadap ke arah sahaja tapi tak tepat. Tu kalau dekat ni, kalau dekat, kalau ke arah saja tak sah, tak cukup. Lihadhihi al-adillah, berdasarkan kepada dalil-dalil di atas yang banyak tadi. Fala kharaja an muhadzatil ka'bati bi ba'dhi badanihi bi an waqafa bi tarfihi wa kharaja anhu bi ba'dhiha batalat salatuhu. Kalau keluar daripada menghadap menghadap Kaabah tu, dia menghadap Kaabah tapi keluar sebahagian badannya dari bi an waqafa bi tarfiha, maknanya sebahagian badan tu tak kena Kaabah, sebahagian lagi kena bi an waqafa bi tarfiha. Seperti contohnya dia berdiri di bucu Kaabah kan. Jadi sebahagian badannya tu kena Kaabah, menghadap Kaabah, sebahagian lagi tak menghadap Kaabah, di luar Kaabah kan. Wa kharaja anhu bi ba'dhihi, sebahagian badan tu keluar daripada menghadap Kaabah tu, di sebelahnya saja yang menghadap, maka batalat salatuhu, batal solatnya. Ini bagi orang yang solat dekat dengan tepi Kaabah. Jadi dia kena betul-betul hadap sepenuh badan dia, terutama dada dia lah. Wala imtadda safun tawilun bi qurbil Ka'bah wa kharaja ba'duhum anil muhadzah batalat salatuhu. Kalau panjanglah saf, kalau solat berjemaah panjang saf kan, saf lurus kan. Dia biasa sembahyang saf lurus, bila sampai dekat Masjidil Haram buat solat jemaah saf lurus juga. Jadi orang yang solat di hujung saf tu, kharaja ba'duhum an muhadzah, terkeluar daripada menghadap arah kiblat kan, sebab dia panjang, kiblat tu kecil depan mata. Jadi dia solat berjemaah panjang saf yang di hujung tu tidak menghadap kiblat, ke mana dia arahnya kan, maka batal solatnya. Jadi kalau buat saf berjemaah di Masjidil Haram, mestilah safnya melengkung saf dia, supaya semua orang dapat menghadapkan dadanya ke Kaabah sepenuhnya. Tak boleh separuh batal. Li'annahu laisa mustaqbilan laha, jadi yang mana tak menghadap kiblat ataupun separuh badannya menghadap kiblat, separuh lagi tidak, li'annahu laisa mustaqbilan laha, tak batal solatnya kerana dia tidak menghadap kiblat. Tak ke mana dia hadap kan, dia hanya arah saja, tapi kiblatnya tidak tepat. Arah kiblat je tapi tidak tepat kepada Kaabah tu, kalau dalam Masjidil Haram. Sebab kiblat bagi orang yang dalam Masjidil Haram ialah Kaabah itu sendiri. Bagi orang di Mekah, kiblatnya ialah Masjidil Haram itu sendiri, Masjidil Haram. Bagi orang di luar Mekah, kiblatnya ialah Mekah kan. Sebab dia mana tahu kedudukan Mekah secara tepat, jadi dia agak-agak. Itu bagi orang yang di luar Masjidil Haram. Jadi bagi orang lagi jauh, maka kiblatnya mungkin Arab Saudi itulah. Kalau nak tepat ke Mekah, terlalu susah lah, kecuali zaman sekarang dah ada kompas, ada pakar yang boleh mengukur arah kiblat. Itu dia boleh membuat secara yakin dengan ilmunya, maka wajib ikutlah. Kalau tidak, dia perlu ijtihad lebih kurang, berijtihad lebih kurang, dan sah solatnya. Wala syakka annahum idza ba'adu anha haduha wa sahhat salatuhum, dan tidak syak lagi bahawa mereka apabila makin jauh daripada Kaabah itu,
maka mereka menganggarkan saja, haduha, menganggarkan sahaja arahnya tu, dan solatnya sah. Wa in tala safu, sekalipun safnya panjang. Ha, kalau apa ni, waktu istimak tu, tabligh tu, sampai 1 kilometer lebih kan safnya. Jadi macam mana tu, panjang tu, lurus panjang, memang confirm lah tidak akan apa ni, tepat semua orang ke arah Kaabah tu. Jadi ketika jauh tu, maka ke arah je dah cukup, tak perlu tepat kan, ke arah saja. Tak perlu saf yang melengkung, lurus safnya walaupun 1 kilometer panjangnya kan. Lianna saghiral hajam kullama zada bu'dahu zadat muhadatuhu, kerana saiz yang kecil itu setiap kali dia bertambah jauhnya, jaraknya, maka bertambah jugalah anggarannya. Kaghardir rumati, samalah macam sasaran, papan sasaran anak panah kan, kita memanah kan. Kalau dekat mestilah sasaran tu di tengah papan sasaran tu, tapi makin jauh tak adalah mengharap dia nak kena tepat tengah tu, dapat kena sekeliling apa tu, sasaran tengah pun dia dah okey kan. Lagi jauh sampai papan pun tak nampak, dapat kena papan pun dah okey. Tak payah nak sampai mesti tepat tengah-tengah memanah kan. Habis. Wastashkala bi anna dhalika innama yahsulu ma'al inhiraf, dan wujud kekeliruan sikitlah dalam perbahasan tadi, macam mana orang yang solat dekat depan Kaabah boleh tak menghadap Kaabah. Jadi muskil tu ataupun kekeliruan tadi tu, bi anna dhalika, dia boleh berlaku seperti kalau dia inhiraf, dia berpaling-paling kan. Dia solat badannya tak tetap, bergoyang-goyang, kemudian berpusing-pusing badannya. Jadi masa dia berpusing tu, terpusing di luar menghadap Kaabah kan. Dia pusing ke kiri, pusing ke kanan. Ada orang jenis solat macam tu. Jadi masa dia pusing menghadap di luar Kaabah, batal solatnya. Tapi orang yang solat jauh tak adalah kan. Tapi kalau orang solat jauh pun, jenis solat berpusing-pusing, jadi kalau pusing tu sampai 10 darjah, 20 darjah jauh tu, batal solatnya. Okey, jadi masa solat jangan berpusing-pusing, nanti batal solat. Kecuali kalau atas kenderaan, itu dia ada hukum tersendiri lah, hukumnya lain. Wala istaqbala rukunna sahha kama qala al-Azra'i, kalau dia menghadap ke bucu Kaabah tu, rukun, sah solatnya seperti mana yang difatwakan oleh Al-Azra'i, seperti yang dikatakan oleh Al-Azra'i sah. Lianna Imam Al-Azra'i li'annahu mustaqbilun lil bina, sebab dia menghadap kepada binaan Kaabah itu kan. Li'annahu mustaqbilun lil bina'il mujawir lirrukni, sebab dia menghadap kepada binaan yang bersambung dengan rukun. Kan binaan tu yang rata tu lah. Kemudian binaan yang rata tu dia cantumkan 4 segi tu, yang bucu tu dah rukun dia tu, bucu tu rukun dia. Jadi kalau menghadap bucu tu sama dah macam kita menghadap ke permukaan Kaabah tu. Wa in kana ba'dha badanihi kharijan 'ani rukni minal janibaini bi khilafin ma law istaqbala al-hajar. Jadi kalau solat menghadap ke bucu ni, kes orang solat dekat tepi Kaabah ni, jadi dia menghadap sebahagian badannya keluar daripada rukun. Patutnya kena menghadapkan sepenuhnya kepada Kaabah, sedangkan rukun tu tajam. Jadi bila menghadap rukun, mestilah sebahagian badan aja yang kena pada rukun, sebahagian lagi dah keluar dah.
dia menghadap kepada dinding Kaabah yang sebelah kiri sebelah kanan tu. Sebab jadi walaupun tidak tepat badannya menghadap seluruh rukun sebab dia tajam, tapi badannya menghadap kepada dinding Kaabah yang sebelah kiri dan kanan. Jadi menghadap Kaabah jugalah. Sebab itulah sah. Bi khilafi law istaqbalal hijr. Berbeza keadaannya jika dia solat menghadap ke Hijr Ismail. Bi kasril hi. Maka fa innahu la yakfi, tidak sah. Menghadap Hijr Ismail tidak sah. Lianna kaunuhu minal bait maznunun. Sebab kedudukan keadaan Hijr Ismail tu adalah sebahagian daripada Kaabah itu sendiri adalah zanni, maznun, tidak pasti kan, cuma cerita-cerita sejarah saja. Tapi adakah confirm betul? Tak ada siapa dapat pastikan. Sebab itulah bila tidak pasti, maka kalau menghadap kepada Hijr Ismail dalam solat tidak sah. Li'annahu kaunuhu minal bait maznunun la maqtu'un bihi, tidak qat'i mengatakan Hijr Ismail itu ialah sebahagian Kaabah. Li'annahu innama thabata bil ahad, kerana riwayat yang mengatakan bahawa Hijr Ismail sebahagian daripada Kaabah itu khabarnya ahad, bukan mutawatir. Tanbih, satu peringatan. Asqatal musannifu syartan sadisan. Musannif tertinggal satu syarat lagi, iaitu syarat yang ke-6, syarat sah solat. Wa huwa al-ilmu bi kaifiyati solah. Iaitu syarat yang ke-6 ialah mengetahui tentang cara solat. Bi ayya'lama fardiyataha, iaitu dengan dia mengetahui yang mana yang fardu rukun, wa yumayyizu fardaha min sunaniha, dan dia dapat membezakan yang fardu yang rukun tadi tu dengan yang sunat. Dia tahu yang mana yang rukun, yang mana yang fardu kan dalam solat itu, dan dia dapat bezakan mana yang fardu ataupun mana yang rukun, mana yang sunat. Naam, in i'taqadaha kullaha fardan aw ba'daha walam yumayyiz. Jika dia beriktikad, meyakini bahawa semua apa yang dibuat dalam solat tu semuanya wajib, semuanya rukun, semuanya fardu, ataupun dia iktikadkan, dia yakini bahawa sebahagian daripada solat itu saja yang wajib, yang rukun, dan dia tidak dapat membezakan yang mana satu rukun, yang mana satu sunat, kan. Wa kana amian, sedangkan keadaannya buta huruf, tak dapat nak belajar membaca kan. Walam yaqsud fardan bin nafli, dan dia punya niat tadi tu tidaklah sampai mengiktikadkan, meyakini bahawa perkara yang rukun tadi tu sebagai sunat. Dia tahu tak semua perbuatan dalam solat tu wajib, ada yang wajib, ada yang sunat, dia tahulah tu. Tapi dalam perkara yang wajib tu, dia tetap kata dia wajib. Dia tidak mengatakan perbuatan dalam solat yang wajib itu sebagai sunat. Jadi kalau begitu keadaannya sah solatnya. Walam yaqsud fardan bin nafli, dan dia tidak mengqasadkan yang fardu tu sebagai sunat. Tapi kalau dia tak tahu mana satu fardu rukun, mana satu yang sunat, tiba-tiba dia tersalah, yang rukun tu dia kata sunat, itu tak sah lah, tak sah. Kalau sunat dia kata wajib, sah kan. Tapi yang wajib dia kata tak wajib, itu batal. Wallahu ta'ala a'lam.